Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sambung belajar atau mengulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain apa. Seperti biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran daripada kitab Syamaritul Anwar dan juga kitab Berzanji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wa nasur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati pada SNJK Masjid, dan ke sini tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung
pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatwani, tulisan Rumi, ke surat 93. Pada tangan saya surat 93. Baik, kisah, kita sambung kisah Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu orang yang pertama-tama mengatakan Quran itu makhluk ialah Ahmad bin Abi Dawud. Lalu disuruh khalifah, diberitahu kepada khalifah Ma'mun. Kemudian Ma'mun pun mengikut katanya dan menyuruh seluruh orang negeri Baghdad ikut cakap Ahmad bin Abi Dawud itu Quran itu makhluk. Ringkas cerita, akhirnya dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bertegas Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah, yang disebut Al-Quran itu makhluk, untuk menyelamatkan akidah orang yang kebanyakan atau orang yang tak faham atau orang yang kurang belajar. Baik, supaya tak salah faham, dia ingat Quran itu kata-kata Allah yang pada zat Allah itu makhluk, ada permulaan. Kemudian mati Ma'mun diganti Mu'tasim billah Muhammad, saudara Ma'mun, adik-beradik Ma'mun pun sama, menyuruh Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal tetap pendirian, tak nak. Kemudian disuruh munazarah, berdebat dengan Ahmad bin Abi Dawud. Maka menang Imam Ahmad ibn Hanbal, kalah Ahmad ibn Abi Dawud. Bila kalah, digunakan kekerasan, pukul Imam Ahmad bin Hanbal, hingga tali seluar Imam Ahmad bin Hanbal nak tertanggal, nak putus. Belum sempat terdedah auratnya, ada tangan emas keluar memegang seluar Imam Ahmad bin Hanbal. Bila orang ramai nampak, orang ramai nak bunuh Mu'tasim. Jadi Mu'tasim takut, disuruh berhenti pukul Imam Ahmad. Tapi dimasukkan Imam Ahmad ke dalam penjara, kira-kira 28 bulan, lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Mati Mu'tasim diganti Wasifu billah, Harun anak Mu'tasim pun disuruh disuruh mengatakan Quran itu makhluk. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dapat bersembunyi. Kemudian dipanggil pula Ahmad bin Nadar Al-Khuzai, disuruh sebut Quran makhluk. Ulama juga lah ni, pun bertegas, tak nak, dipenggal kepalanya, tak ada siksa lagi lah, penggal terus kepala. Kemudian pada waktu maghrib dipenggal, digantung kepalanya. Dah dipenggal tu bukan tanam, kepalanya digantung. Waktu mula-mula di pihak matahari terbit, lepas tu setelah beberapa hari gantung dekat pihak matahari terbenam pula. Kemudian waktu malam, kepala tu yang dah dipenggal tu baca La ilaha illallah dan surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, hingga akhir. Main tuan-tuan. Kemudian bila Harun anak Mu'tasim dengar macam tu, dia tulis surat dekat kepala tu. Dia kata, inilah kepala Ahmad bin Nadar Al-Khuzai telah menyeru akan dia oleh Abdullah Al-Imam Harun Al-Wasif billah Amirul Mukminin, kepada berkata makhluk Quran itu dan hendak menafikan syubhat, maka enggan ia, melainkan ingkar, maka telah menyegera akan dia oleh Allah Ta'ala kepada neraka dia. Tulis macam tu. Kemudian mati Wasif billah. Bila mati, digantikan saudaranya, adik-beradiknya, Al-Mutawakkil Allah Ja'far. Al-Mutawakkil Allah Ja'far. Maka datang Abdul Aziz bin Ibnu Yahya kepadanya
Maka berkata ia, maka adalah yang terlebih ajaib daripada pekerjaan Wathik membunuh Ahmad bin Nadar Al-Khuzai padahal adalah lidahnya baca Quran. Dipesan Abdul Aziz Ibnu Yahya berani cakap dengan Mutawakkil Allah Ja'far, tuanku, saudara tuanku kemarin Wathik billah berani bunuh Ahmad bin Nadar Al-Khuzai, sedangkan kepalanya itu dah dipenggal baca Quran, baca la ilaha illallah. Jadi apa kata Mutawakkil? Maka didapat, kita sambung ceritanya, maka didapat pada Mutawakkil itu insaf. Iyalah, orang dah dipenggal kepala boleh baca Quran ni. Kalau betul lah dia ni ahli neraka, macam mana abang aku kata kemarin Wathik billah kata tadi, takkan baca Quran pula. Dah dipenggal ni ceritanya. Insaf pada dirinya, dia pun salah ni. Takkanlah dia nak baca Quran. Neraka mesti nyanyi lagu rock. Wah, salah menyanyi lagu rock masuk neraka? Tidak, contohlah. Takkanlah ahli syurga nyanyi rock kan, maknanya Quran lah. Insaf pada dirinya dan mencegah ia akan perbuatan saudaranya. Salah ni, saudara aku buat ni salah ni, abang aku salah, perbuatan ni salah. Maka disuruh kepada segala negeri dengan berkata Quran itu bukan makhluk. Sejak Mutawakkil tu diperintahkan Quran itu bukan makhluk, dan suruh hadirkan Ahmad bin Hanbal, panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Panggil semula. Maka berkata ia telah menerangkan dunia dengan lelaki ini. Mutawakkil kata dunia telah diterangkan dengan lelaki ini. Maka diberi persalinan ia dengan beberapa kain yang indah-indah dan diberi satu jariah hamba. Maka tiada diterimanya Imam Ahmad bin Hanbal tanah, dan menangis ia dan berkata ia, sejahtera aku daripada mereka itu pada sekalian umurku, hingga hampir umurku dibalak dengan mereka itu dan dengan dunia mereka itu. Kemudian ditanggalkan kain persalinan itu dan dikembalikannya akan dia. Imam Ahmad tanah. Aku nak kata Quran ini kalam Allah bukan sebab aku nak harta persalinan yang cantik, bukan. Betul-betul lillahi ta'ala. Kata Bishr Al-Hafi, tiada seorang yang terlebih kuat atas berkata umpama kata Ahmad di dalam percubaan ketika disuruh berkata dengan makhluk Quran itu. Ahmad itu Imam Ahmad lah. Maka adalah pada ketika itu diberi makam anbiya baginya. Dengan kerana inilah menyuruh Imam Syafi'i kepada Baghdad hendak minta baju yang ia pakai tatkala dipukul akan dia. Imam Syafi'i minta orang pergi Baghdad minta baju Imam Ahmad bin Hanbal yang dia pakai masa kena pukul. Dengan siapa? Dengan Mu'tasim Billah. Masa Mu'tasim Billah yang Imam Ahmad kena pukul sampai tertanggal seluarnya, hampir tertanggal seluarnya itu kan, Imam Syafi'i minta baju Imam Ahmad. Maka dikirimnya akan dia kepadanya. Murid-murid Imam Syafi'i pun minta bawakan. Maka mengambil oleh Imam Syafi'i itu akan baju itu dan dibasuhnya dan diminum ia akan airnya. Basuh bukan basuhnya sabun hilangkan baju, kotor-kotor baju, tak. Basuh makna disiramlah, minum ia akan airnya. Kemudian maka ditaruh yang lebihnya di dalam kaca. Maka tiap-tiap sakit daripada sahabatnya diberi sedikit daripada air itu, maka apabila disapu pada tubuhnya jadi hilang sakitnya. Darah ulama, peluh ulama lah. Peluh itu jangan senoning, tak sakit makin sakit. Ini ulama, masya-Allah, pengasas mazhab Hambali. Kata dari segi akidah yang sembuhkan Allah. Jangan pula kita ada orang kata Imam Syafi'i syirik, air basuhan baju Imam Ahmad bin Hanbal yang menyembuhkan. Tidak. Zahir seolah-olah air itu yang menyembuhkan, hakikatnya Allah. Ini cuma usaha ikhtiar yang tidak memberi bekas.
Baik. Maknanya boleh kita berubat, makan Panadol ataupun dah ubat doktor semua tak jalan, kita berubat dengan cara alternatif, berubat dengan ruqyah ke dan sebagainya, dengan syarat akidah kita betul, iaitu yang memberi mudarat dan memberi manfaat Allah. Kalau kita berubat dengan doktor sekalipun, kalau kita yakin ubat doktor itu dan ubat-ubatnya yang menyembuhkan kita pun jatuh syirik. Kalau kita berubat secara alternatif dengan ayat Quran sekalipun, kalau kita kata bacaan ustaz tu ataupun ayat Quran tu yang menyembuhkan kita pun boleh jatuh syirik. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Jadi Imam Syafi'i ini usaha dan ikhtiar dengan cara basuh baju Imam Ahmad bin Hanbal ketika disiksa dengan mempertahankan Al-Quran itu kalamullah, jadi ubat. Kata setengah ulama dilihat oleh seorang di dalam tidurnya akan Ahmad bin Hanbal, maka berkata, apa diperbuat bagimu? Ada satu orang mimpi Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan senang ni nak mimpi ulama ni. Kita lah, saya mimpi Gondorawa aja, tak habis. Beberapa hari lepas kena Allah. Nak bercakap tak boleh, ditutup mulutnya. Bukan? Banyak kali lah kena. Ya Allah, ning kepala. Cuba juga nak baca kursi, mekan betul. A'udzubillah, nak baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tak boleh mulutnya tu, tak boleh digerak, paksa juga lah. Akhirnya baca juga, mula-mula gitu. Akhirnya dapat juga a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis lah. Sampai terbangun. Habiskan lah itu, habiskan. Masa dah tengok, apa? Mimpi apa ni? Risaulah kan. Mula-mula dengar gitu, tak boleh nak sebut. Mimpi tutup mulut. Tak nampak gondorawanya, tak nampak, tapi tiba-tiba tertutup mulutnya tu dalam mimpi, tak boleh bercakap. Apa lagi lah, baca kursi lah kan, tak boleh. Terbangun rumah sih. Banyak dosa katanya, kena banyak taubat, istighfar. Orang mimpi nampak mimpi ulama, ini mimpi gondorawa. Ya Allah, alhamdulillah tadi. Setelah ceramah baca. Baik, sambung. Lihat oleh seorang dalam tidurnya akan Ahmad bin Hanbal, mimpi ulama. Maka berkata, apa diperbuat bagimu? Katanya, diampun bagiku. Kemudian berkata ia bagiku, hai Ahmad, dipukul akan dikau kerana ku. Kataku bahkan, maka firman Allah ini, mukaku tilik olehmu kepadanya, sesungguhnya telah aku haruskan bagimu. Allah Ta'ala tunjuk mukanya, bukan muka tu Allah ada muka. Muka yang ini diri Allah, zat Allah. Dalam Al-Quran ada ayat wa yabqa wajhu rabbuka, dan kekallah wajah Tuhan engkau. Ayat Al-Quran wajah memang ada, penafsirannya oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua cara penafsiran oleh ulama Ahlus Sunnah. Yang pertama, sahabat dipanggil ulama mutaqaddimin, ulama yang awal, iaitu para sahabat. Contohnya tafsir Tabari, tafsir Ibnu Abbas dan sebagainya lah mencari. Sahabat menafsirkan ayat wajah Allah. Ayat Al-Quran wajah Allah memang ada, tapi makna wajah tu bukan wajah macam manusia, bukan. Makna sebenar macam mana hanya Allah yang tahu. Berpandukan ayat Quran yang lain, laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura ayat 11. Tiada serupa Allah Ta'ala dengan
sesuatu apapun. Itu para sahabat, tafsir para sahabat menyatakan ayat Quran wajah Allah memang ada, tapi kami serah maknanya kepada Allah. Tetapi Allah tak serupa dengan makhluk, macam tu. Dipanggil tafwid. Tafwid ni serah kepada Allah makna yang sebenar. Kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah juga, golongan yang kedua dipanggil golongan mutaakhirin, golongan yang terkemudian, yang terkini. Golongan mutaakhirin, para ulama ahli sunnah menafsirkan wajah Allah dengan cara takwil. Takwil ni pindah makna, bukan tukar ayat Al-Quran tu, bukan. Dipindahkan makna yang sesuai, iaitu zat Allah, diri Allah. Wa yabqa wajhu rabbuka, dan kekallah wajah Tuhan engkau. Yang ini makna wajah itu, dan kekallah zat atau diri Tuhan engkau. Pentakwilan itu, pindah makna itu, bukan suka-suka hati, berdasarkan ayat Al-Quran juga, laisa kamitslihi syai' dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Daripada dua ayat ini, maka para ulama mentakwilkan, pindah makna, bukan tukar ayat Al-Quran, bukan. Kalau tukar ayat Quran, maknanya nanti masa baca wa yabqa zatu rabbuka, wajhu rabbuka, tukar zatu rabbuka. Para ulama ahli sunnah jemaah tak ada yang menukarkan ayat wajhu rabbuka kepada zatu rabbuka, tak ada. Macam mana boleh pula dikatakan menukar ayat Al-Quran? Tidak. Takwil. Takwil ni pindah makna, pindahkan makna yang sesuai. Baik, sambung. Jadi orang tu mimpi Imam Ahmad dapat nikmat yang paling besar, iaitu melihat wajah Allah, ini zat Allah yang tak serupa dengan makhluk. Dan demikian lagi melihat oleh Syafi'i, Imam Syafi'i, akan Nabi SAW pada tidurnya. Imam Syafi'i mimpi Rasulullah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita pun dapatlah mimpi Imam Syafi'i, mimpi Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Mudah-mudahan. Maka bersabda ia, Rasulullah bersabda pada Imam Syafi'i dalam mimpinya, kirim surat olehmu kepada Abi Abdullah. Siapa? Iaitu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Maka sampaikan salamku kepadanya. Rasulullah kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal melalui mimpi Imam Syafi'i. Kata olehmu lagi akan dicuba dan diseru kepada berkata dengan makhluk Quran itu. Rasulullah suruh sampaikan nanti akan diuji, dicuba, diseru supaya berkata Quran itu makhluk. Maka jangan ia perkenankan, jangan ikut. Maka sangat berkatnya serta diangkatkan oleh Allah baginya akan ilmunya hingga hari kiamat. Maka menyurat Imam Syafi'i kepadanya, menulis. Imam Syafi'i dah bangun, Imam Syafi'i tulis surat kepada Imam Ahmad. Disuruh membawa surat itu Rabi'. Orang yang bawa itu namanya Rabi'. Maka tak kala sampai surat itu kepadanya, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, maka berkata Rabi', beri olehmu akan daku hak basyarah, iaitu balas menyukakan. Maka ditanggalkan baju pada tubuhnya, maka lalu diberi kepadanya tamam kisah Ahmad. Jadi Rabi' ni dia pandai. Saya dah sampaikan surat daripada Imam Syafi'i, minta upah. Upahnya tu upah apa? Baju Imam Ahmad bin Hanbal, baju ulama. Dia bukan minta upah duit, tak. Duit buat apa kata? Baju Imam Ahmad bin Hanbal, minta berkat. Dipanggil apa? Berkat. Ada kaitan pakaian ini pernah dipakai oleh satu orang ulama namanya Ahmad bin Hanbal. Ya Allah. Baik, tamat kisah Imam Ahmad. Jadi sifat kalam tu
yang apa nama, secara keseluruhannya maknanya daripada cerita ni kita kena katakan Quran itu kalam Allah supaya tak salah faham. Adapun dalam majlis ilmu, kitab itu, kertas itu, tulisan itu makhluk. Itu wajib percaya. Yang warna kuning, biru, hijau, warna-warni itu kertas, itu makhluk. Tulisan itu alif, bata, huruf-huruf hijaiyah, alif, bata sampai ya itu makhluk. Cara baca dia ada bunyi, ada hukum izhar, iqlab, apa nama ni, macam-macam hukum tajwid lagi, ikhfa, idgham. Ya tak? Kalau dibaca dengan bertajwid dapat pahala. Kalau dibaca dengan tak bertajwid dan tanpa belajar berdosa, dapat dosa. Kalau dibaca tak bertajwid tapi dalam rangka nak belajar, dapat dua pahala. Satu, usaha untuk belajar tu. Yang kedua, apa nama ni, bacaannya itulah, walaupun salah, tapi sebab dalam keadaan belajar. Jadi itu semua makhluk. Itu dari segi apa, dalam majlis ilmu kita katakan Quran yang itu adalah makhluk. Tetapi di luar majlis ilmu kita akan kata Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu kata-kata Allah, supaya jangan orang salah faham bahawasanya kata-kata Allah yang pada zat Allah itu makhluk. Ada permulaan, ada bunyi, ada arah. Kemudian ada jemaah kita kongsikan tentang ayat Al-Quran, apa nama ni, yang ada mengatakan Nabi Musa mendengar satu seruan dari arah sekian. Jadi itu kitab terjemahan, jadi kena rujuk kitab tafsirnya. Kena rujuk kitab tafsirnya. Maknanya dari segi tauhid yang kita pelajari, kata-kata Allah itu tak berarah, tidak berarah, tidak depan, tidak belakang, tidak kanan, tidak kiri, tidak bersuara, tidak ada mula, tidak ada akhir. Baik, sambung. Sifat ma'ani, masuk pada bab sifat ma'ani. Dan telah lalu sebutnya yang 7 sifat itu, iaitu kudrat dan iradat, dan ilmun, dan hayat, dan sama' dan basar, dan kalam. Dinamakan dia sifat ma'ani. Ta'rif sifat ma'ani, apa makna sifat ma'ani itu? Maka ta'rif sifat ma'ani itu kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudatin awjabat lahu hukman. Artinya tiap-tiap sifat yang mawjudah, yang wujud, yang ada pada zihin, pada fikiran, dan mawjudah pada kharij, yang wujud, yang ada pada kharij, di luar fikiran, yang berdiri dengan yang mawjudah. Sifat itu berdiri, maknanya ada pada yang wujud. Yang ini yang berdiri pada zat yang mawjud, diri yang ada, yang mewajibkan baginya hukum. Siapa? Allah lah. Dan keluar dengan kata mawjudah itu sifat salbiyah, tak termasuk dalam sifat yang mawjudah, yang wujud. Sifat salbiyah, sifat yang menolak. Kenapa panggil sifat salbiyah? Dia menolak. Maknanya menolak apa? Menolak sifat-sifat kekurangan, iaitu kidam, wujud kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, yang nafsihi, wahdaniyah. 5 tu sifat salbiyah, sifat-sifat yang menolak. Kalau kidam, menolak, kidam artinya sedia, tak ada permulaan. Menolak sifat ada permulaan bagi Allah. Kidam, baqa', kekal, menolak ada akhir bagi Allah Ta'ala. Kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith. Kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama Allah dengan makhluk. Menolak sifat sama dengan makhluk.
qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah dengan sendiri. Maknanya Allah Ta'ala buat sesuatu tanpa pertolongan, tanpa kawan. Menolak sifat Allah Ta'ala tu memerlukan yang lain, ditolong, ada kawan. Wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, esa. Menolak sifat berbilang-bilang bagi Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Itu nama salbiyah, menolak. Minta maaf kalau siapa ada keluarga nama salbiyah. Maknanya apa? Nama siapa? Siti Salbiyah. Siti menolak. Semua benda ditolak. Apa yang ditolak? Alah, ni ustaz saya nak kahwin dulu, ditolak. Itu bukan salbiyah aja tolak. Nama selain salbiyah pun tolak juga. Kalau kat Malaysia ni lah, orang lelaki payah nak kahwin dulu. Pasal apa? Bini pertama tak bagi. Kenapa? Dah banyak kes kalau kahwin dua memang tak adil. Siap digelar bukan bini pertama, bini kedua, bini tua, bini muda jadi. Cerita Piramli Ustaz je lah, lebih kurang lah. Ada beberapa je kes-kes yang orang kata apa, bahagia lah. Macam apa, Ashraf Muslim ke, macam Ustaz Zahar Idrus ke. Baik, itu salbiyah. Salbiyah menolak. Dan sifat maknawiyah, dan keluar dengan kata maujudah itu sifat salbiyah, tak termasuk lagi sifat maujud. Kata maujudah itu sifat salbiyah. Dan sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah. Sifat maknawiyah yang kaunuhu tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan seterusnya. Dan sifat nafsiyah, sifat nafsiyah iaitu sifat wujud. Baik. Dan makna berdiri dengan yang maujud itu bersifatnya, iaitu yang maujud dengan dia, erti dengan segala sifat yang tujuh itu. Maknanya berdiri yang maujud itu, sifat yang tujuh itu adalah wujud. Dan makna mewajibkan baginya hukum itu bahawasanya lazim daripada berdiri sifat itu pada zat yang mewajibkan segala hukumnya baginya, dan iaitu sifat maknawiyah, seperti tak kala berdiri kudrat pada zat, maka mewajibkan bagi zat itu hukum, iaitu keadaan zat itu qadiran. Demikianlah dikatakan hingga ketujuhnya. Dia berkaitan dengan sifat maknawiyah lah. Bila Allah Ta'ala ada sifat kudrat, maka kaunuhu qadiran, keadaan Allah berkuasa. Itu yang dibahaskan. Dan dikatakan pula pada sifat ma'ani itu la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Artinya tiada sifat itu zat dan tiada pula sifat itu lain daripada zat. Maknanya apa? Sifat-sifat ma'ani itu bukan zat. Dia tu sifat, tak sama zat. Zat tu Allah Ta'ala lah. Dia tidak sama, tetapi tiada pula sifat itu lain daripada zat. Maksudnya tidak bercerai tanggal. Sifat lain, zat lain. Sifat Allah lain, diri Allah tu lain. Dua perkara yang berbeza, tetapi tidak bercerai tanggal. Dia bukan macam Iron Man. Mula-mula tak ada besinya, sekali dipanggil semua terbang besinya, tap. Jadi Iron Man kan. Jangan kita terbayang macam itulah. Allah Ta'ala mula-mula tak ada sifat, kemudian baru ada satu persatu sifatnya. Tidak. Kita belajar satu wujud, dua kidam, tiga bapa ni bukan permulaan Allah Ta'ala tu mula-mula ada sifat wujud, lepas tu barulah ada sifat kidam, bapa. Tidak. Kita belajar tu untuk mudah saja. Sedangkan sifat-sifat Allah ini tiada mula, tiada akhir, tak bercerai tanggal daripada zat Allah, daripada diri Allah. Baik, sambung. Maka adalah sifat itu daripada sekira-kira ta'aluknya tiga bahagi. Sifat ma'ani itu ta'aluknya ada tiga bahagian. Pertamanya ta'aluk taksir, ta'aluk memberi bekas, kerja memberi bekas, iaitu sifat apa? Kudrat dan iradat, kuasa dan berkehendak.
kuasa tu menjadikan mentiadakanlah. Iradat tu menentukan nasib makhluk. Jadi takdir Allah itu berkaitan dengan sifat iradat. Yang kedua, ta'alluq yang kedua bahagiannya ta'alluq inkishaf. Yang ini menyatakan akan sesuatu, iaitu sama dan basar dan ilmu. Maka ketiga-tiga itu berlainan inkishafnya. Inkishaf ni menyatakan sesuatu, maknanya menyingkap sesuatu lah. Sama menyingkap, menyatakan mendengar bagi Allah. Basar menyatakan melihat bagi Allah. Ilmu menyatakan pengetahuan bagi Allah. Itu dari segi kerja setiap sifat itulah. Maka tiada tahsilul hasil, tak ada menghasilkan yang sudah terhasil, tak ada. Dan yang ketiga, ta'alluq dilalah. Ta'alluq menjadi dalil atau menunjukkan, iaitu kalam. Menunjukkan kehendak Allah, kalam, sifat kalam, kata-kata Allah. Baik, itu secara ringkas bahagian ta'alluq sifat ma'ani. Masuk pula sifat ma'nawiyah. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula. Artinya kemudian 7 sifat pula dinamai akan dia sifat ma'nawiyah, dan iaitu melazimkan, memestikan bagi 7 sifat yang pertama. Dia kaitan dengan sifat ma'ani tadi. Yang ini melazimkan akan sifat ma'ani tadi, hanya saja diatofkan dengan thumma, digabungkan dengan thumma. Yang ini dikatakan kemudian 7 sifat pula, kerana tertib maknawiyah atas ma'ani itu pada tasawur akal, pada pemikiran akal. Kerana tiada tasawur pada akal keadaan qadiran, melainkan kemudian daripada tasawur qudrat. Jadi ma'ani dulu, barulah maknawiyah. Itu cara fahamnya lah. Sedangkan sifat Allah tu tak ada mula, tak ada akhir lah. Dan tiada tasawur keadaan muridan, melainkan tasawur iradat. Dan seperti demikianlah hingga akhirnya. Jadi kita belajar kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, barulah kaunuhu, qadiran dan seterusnya. Dan sebab dinamakan dia maknawiyah, kenapa nama maknawiyah? Yang ini dibangsakan kepada ma'ani. Yah belakang tu bangsa atau jenis ma'ani. Kerana bahawasanya melazim ia akan ma'ani. Contoh macam kita orang Melayu, orang Arab panggil malawiyah, jenis-jenis Melayu. Okey. Kerana bahawasanya melazim ia akan ma'ani. Dan muqtadanya bahawasanya talazum itu daripada dua pihak, dan iaitu demikianlah dari segi bahasa, ya. Dan jikalau adalah muqtada menjadi oleh mereka itu bagi maknawiyah akan ma'lul, dan menjadikan oleh mereka itu akan 7 yang pertama akan illah. Sebab itu bahawasanya maknawiyah itu ialah yang lazim juga, sekalipun kerana bahawa ma'lul itu lazim bagi illahnya. Apa ni Ustaz? Ni dari segi tata bahasa lah, ya. Ketahui olehmu, maknanya Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Khattani menerangkan dari segi bahasa Arabnya, tentang berkaitan ma'ani dan maknawiyah. Ketahui olehmu bahawa talazum itu pada tasawur akal juga, atau nisbah pada hak yang baharu ini, tiada pada hak Tuhan kita. Itu diulang. Melazim-lazim tu pada hak kita, maknanya kita punya pemikiran supaya mudah dipelajari. Pada hak Allah Ta'ala, sifat Allah tu tak ada macam tu. Kerana adalah segala sifat Tuhan kita itu tiada ada dahulu dan tiada kemudian. Dia tak ada dulu, tak ada kemudian. Memang tiada permulaan. Dan tiada melazimkan suatu akan suatu yang lain. Sifat ni nak ada, mesti ada sifat yang lain. Tidak, ya. Itu dari segi bahasa, mudah untuk kita belajar saja.
Dan hanya setiap suatu sifat itu asing ia dengan sendirinya. Setiap satu sifat itu berlainan, kerana lazim dan malzum dahulu dan kemudian. Maka demikian itu mustahil pada Allah. Dan hanya disebutkan oleh ulama akan demikian itu supaya hasil tasawur juga, bukan pada hakikat. Maknanya diterangkan lagi sifat-sifat Allah ini tak ada dahulu kemudian, semuanya berlainan dan tiada permulaan dan tiada akhir. Dan adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dia, dengan ijma' sepakat para ulama. Dan orang yang menafikan satu-satu daripadanya jadi kafir. Jangan kita nafikan sifat-sifat Allah walaupun satu, kerana ia sabit tetap bagi Allah dan dengan ittifaq ahlu sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang sesat pun sepakat, sama ada orang yang mensabitkan hal atau orang yang menafikan dia. Ulama-ulama ahlu sunnah jamaah semuanya sepakat, sifat-sifat Allah itu tetap sabit bagi Allah. Dan mazhab fikih, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, keempat-empat pengasas mazhab ni, imam-imam yang empat ini, tauhidnya kesemuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tauhidnya sama, satu, ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Imam Maliki, Imam Malik akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan Imam Hanafi, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Buktinya mereka juga ada mengarang kitab-kitab tauhid ataupun ada pernyataan-pernyataan tentang ahlu sunnah wal jamaah daripada keempat-empat imam ni. Dan kata musannif, kata pengarang kitab lagi, wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Artinya, dan iaitu keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, artinya yang kuasa, iaitu wasitah, perantaraan antara mawjud dan ma'dum, ada dan tiada. Lagi melazim ia akan kudrat, dia berkaitan dengan kudrat lah. Dan muridan, artinya keadaannya yang berkehendak, melazim ia bagi iradat. Dan keadaannya yang mengetahui, dan keadaannya yang hidup, dan keadaannya yang mendengar, dan keadaannya yang melihat, dan keadaannya yang berkata-kata. Maka sekaliannya itu hal, iaitu wasitah, perantaraan antara wujud dan adam, tiada, yang melazim ia akan sifat ma'ani, bersamaan dengan sifat ma'ani lah, ataupun mesti daripada sifat ma'ani. Seperti keadaan qadiran, yakni yang kuasa, melazim ia akan kudrat, artinya tiada tasawur pada akal zat itu bersifat dengan kaunuhu qadiran, melainkan kemudian daripada diri kudrat itu dengan zat. Senang cerita, Allah berkuasa, mestilah keadaan Allah itu berkuasa. Itu je biasanya keadaan Allah berkuasa. Dan muridan artinya keadaannya yang berkehendak, melazim ia akan iradat, yakni tiada tasawur, tiada terfikir pada akal zat itu bersifat dengan kaunuhu muridan, melainkan tatkala berdiri dengan zat itu iradat. Allah itu berkehendak, ada sifat iradat, ada sifat berkehendak, maka secara tak langsung keadaan Allah berkehendak. Tambah macam tu je. Dan aliman artinya keadaannya, yakni Allah yang mengetahui, melazim ia, memastikan ia akan ilmun, yakni tiada tasawur, tiada terfikir pada akal zat itu, Allah itu bersifat dengan kaunuhu aliman, melainkan tatkala berdiri dengan zat itu ilmu. Allah itu ada sifat ilmu. Jadi Allah ada sifat ilmu, maka secara tak langsung keadaan Allah berilmu. Dan kiaskan olehmu, maknanya kita kiaskan tu, maknanya kita sifirkanlah yang lain tu hingga tamam, sempurna, 7 sifat maknawiyah. Baik, ta'rif sifat maknawiyah, artinya ni apa ni maknawiyah? Dan ta'rif sifat maknawiyah itu hiyal halu al-wajibatu lidzati,
ma damatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Artinya iaitu kelakuan yang sabit tetap bagi zat, bagi Allah, selama ada zat itu dikeranakan dengan sesuatu kerana. Macam mana itu? Maka erti kelakuan itu suatu sifat wasitah, sifat perantaraan antara wujud dan adam dan tiada. Dan keluar dengan kata hal itu sifat salbiah dan sifat ma'ani. Dan keluar dengan kata dikeranakan dengan suatu kerana itu hal nafsiyah, maka tiada ia dikeranakan dengan suatu kerana. Dia ulang baliklah. Dan makna kerana itu berdiri sifat ma'ani itu dengan zat, seperti yang telah lalu kenyataannya. Diulang. Hasilnya, kesimpulannya bahawa sifat maknawiyah itu pada kaul yang mensabitkan hal berkata ia kaunuhu qadiran. Itu satu sifat yang melazimkan ia akan kudrat. Dan kudrat itu satu sifat pula melazim ia akan kaunuhu qadiran. Saling berkait lah. Maka keduanya itu dua sifat yang berlain-lainan. Dia berlainan tapi berkait. Dan jika adalah keduanya itu berlazim-laziman sekalipun, walaupun dia berkait tapi tak sama. Dan kiaskan olehmu hingga ketujuh sifatnya. Dan kaul pendapat yang tidak mensabitkan hal, iaitu kaul dhaif, kaul yang lemah. Maka berkata ia kaul qadirun itu ibarat keterangan berdiri kudrat dengan zat. Dan kaul muridan itu ibarat keterangan daripada berdiri iradat dengan zat. Demikianlah dikatakan hingga akhirnya, yakni kaul qadiran dan kaul muridan hingga akhirnya itu bukan sifat yang lain, yang lebih atas segala sifat ma'ani. Ada pendapat ulama kata kaul qadiran ni samalah dengan qadiran kudrat. Dia bukan sifat yang lain. Itu dhaif, lemah. Inilah akhir sifat 20 yang wajib bagi Allah bersifat dengan dia. Kenapa dikatakan lemah? Sebab Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi kaunuhu qadiran dan kaunuhu semua yang lain tu diterima sebagai sifat yang lain, sifat kesempurnaan yang lain. Iaitu bahagi yang pertama daripada segala bahagi yang tiga yang wajib atas setiap-tiap mukallaf mengenal akan dia. Baik, inilah penjelasan tentang pembahagian sifat 20 tu. Memang agak mengantukkan sikit, tapi kita lalulah. Maknanya penjelasan ulama tentang pembahagian sifat 20. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat kepada saudara tuan-tuan, dan ambil iktibar daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma